السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis selaku Tuan Imam Masjid Al-Irsyad USJ 1, seluruh para a'immah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Nazir, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merakamkan dengan memperbanyakkan ucapan syukur kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah kurniakan kesempatan pada malam ini untuk kita bersama-sama menghadiri suatu perbincangan ataupun suatu muhadarah, perkongsian ilmu berkaitan tentang sejarah Isra' dan Mi'raj, yang tidak lain matlamat utama dalam pertemuan kita pada malam ini adalah untuk kita mencari suatu titik penting. Semoga dengan perbincangan yang kita bicarakan pada malam ini akan dapat sama-sama diambil iktibar, diambil pengajaran, dan itulah hakikat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 111, Allah bicarakan sesungguhnya laqad kana fi qasasihim, sesuatu yang ada di dalam kisah-kisah mereka, ibaratul liulil albab, adalah sebagai suatu ibrah, pengajaran yang akan dijadikan sebagai panduan untuk siapa? Bagi mereka yang Allah kurniakan hati dan hati yang sedar serta mampu untuk mencari hikmah di sebaliknya. Begitu juga Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, maka kana haditsan yuftara. Setiap cerita yang Allah bawakan di dalam Al-Quran itu bukanlah merupakan cerita-cerita dongengan. Sebaliknya cerita yang Allah bawakan adalah merupakan suatu hakikat
yang penting untuk difahami oleh setiap daripada insan yang beriman kepada Allah, untuk mencari apakah sebab Allah bawakan kisah-kisah seumpama ini. Maka hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi ia adalah merupakan suatu kebenaran yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafsila kulli syai', dan di dalam kisah yang Allah bawakan itu adalah merupakan pendetailan terhadap sesuatu yang telah pun ditentukan oleh Allah berkaitan dengan perkara-perkara yang halal dan juga haram. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tindakan-tindakan mereka itu, mereka tidaklah merupakan insan yang bebas sebebas-bebasnya, tapi hidup mereka itu terikat dengan peraturan dan panduan yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itulah yang akan dilaksanakan dalam kehidupan mereka, sementara yang haram itu merupakan satu perkara yang wajar untuk dicegah daripada melakukannya. Begitu juga dari sudut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang beriman, mereka mencari perkara-perkara yang boleh menghasilkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Sebab dalam hidup orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hidayah kepada mereka, mereka faham hidup mereka di dunia bukan kerana ingin mencari kesenangan. Hidup mereka di dunia bukan hanya sekadar untuk mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya hidup di dunia ini adalah merupakan sesuatu yang merupakan ruang dan peluang untuk menambahkan saham dan pahala yang melayakkan nantinya di saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan juga saham inilah memungkinkan dirinya untuk diterima oleh Allah dan melayakkan untuk tinggal di lokasi yang kekal, yang namanya jannah, yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kehidupan kita di muka bumi ini. Lantaran daripada itu, Allah minta kepada kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jelas sekali Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan ayat yang Allah sebutkan demikian itu dalam bentuk, kalau di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu al-balaghah, maka ia dikatakan sebagai at-takhsis. Artinya ayat itu adalah merupakan satu ayat yang jami' dan juga mani'. Ayat yang cukup terhad dari sudut statement yang Allah nyatakan, Allah tak jadikan hidup kita untuk bermain, Allah tidak jadikan hidup kita ini untuk mencari kemewahan, Allah tidak menjadikan hidup kita ini untuk mencari apapun keuntungan-keuntungan pribadi, tapi sebaliknya Allah minta kepada kita menjadikan kita ini sebagai hamba kepada Allah. Dan ia bertepatan juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah nyatakan dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama, di mana Allah telah membawakan seorang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang terakhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala angkat baginda sallallahu alaihi wasallam? Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdi, dan Allah maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan di waktu malam bi'abdihi, terhadap hambanya. Kalimah abdun itu menjadi suatu perkara yang terpenting untuk kita letakkan dalam diri kita. Bila mana kita berjaya menjadikan diri kita sebagai abid lillah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan lahirnya perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Allah akan ambil perhatian kepada kita ini bila mana kita berjaya menjadikan hidup kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tuan-tuan baca di dalam hadis yang diriwayatkan ataupun dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40, ada sebuah hadis kursi yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, ni seorang hamba yang Allah terima perhambaannya sebagai seorang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sehingga martabatnya disebut sebagai waliullah. Bagaimana Allah rakamkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang memerangi waliku,
maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan, mengizinkan kepadanya untuk diperangi. Artinya apa dia? Orang yang membenci akan orang yang dikasihi oleh Allah, yang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan sentiasa dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu Rasulullah ajar pada kita seperti mana yang dicatatkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, catatan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika membahaskan dan mensyarahkan matan Arba'in, catatan daripada Imam Nawawi rahimahullah, beliau menakalkan satu doa yang menarik. Antara salah satu doa yang beliau nakalkan itu juga daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kita supaya hati kita ini timbul rasa kecintaan kepada Allah. Rasulullah ajar, mukaddimah tadi saya sebutkan, antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepada Engkau agar aku dapat mencintai Engkau. Kita nak cari jalan bagaimana nak merasai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya akan menjadi ringan dalam kehidupan kita. Nah, ini kita nak lahirkan dalam hidup kita ini, minta pada Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jalannya bagaimana? Salah satu caranya dan usaha yang kita lakukan datang ke rumah Allah. Dia ada kaitan juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. InsyaAllah kita akan cuba kupas sebentar lagi. Yang kedua, Rasulullah ajar pada kita, wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, agar Kau lahirkan dalam diriku ini rasa cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Nah, hidup kita ni kena ada sifat untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu di antara petanda Allah akan melemparkan rasa kemanisan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada dalam hadis yang Rasulullah sebut, hadis yang sahih. Rasulullah kata, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa milikinya dia akan dapat merasai kemanisan iman. Salah satunya Rasulullah kata apa dia? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, tidaklah dia cintai saudaranya itu melainkan semata-mata kerana Allah. Orang yang cinta kerana Allah ini, dia tidak melihat dari sudut apapun keuntungan yang diperolehi pada dirinya. Yang namanya seorang muslim, nampak saudaranya berada dalam keadaan susah, dibantu saudara tersebut sebab sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Melihat saudaranya ketika itu tersasar daripada ajaran yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha beri nasihat pada mereka. Cinta semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ketika ia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkongsi kesenangan tersebut juga adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini seorang mukmin yang memiliki sifat ukhuwah dan cintanya terhadap saudaranya. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hadis tadi Rasulullah kata, Rasulullah menyentuh tentang bab doa ni, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lahirkan rasa cinta kita kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa dia orang yang dicintai oleh Allah? Inilah yang disebut dengan nama waliullah. Apakah waliullah itu, bagaimana kedudukannya? Sebentar nanti kita akan lihat hadis tersebut. Dan yang ketiga, Rasulullah ajar pada kita minta doa juga pada Allah, wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, agar menyampaikan kepada kami terhadap amalan-amalan yang Engkau cintai, wahai Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Walaupun ibadah itu tidak wajib, kita kadang-kadang buat ibadah dalam hidup kita ni yang wajib sahaja, yang sunat kita tinggalkan. Alah ustaz, atas alasan apa dia? Alah ustaz, perkara yang sunat ni buat apa kita nak buat? Kalau buat, tak buat pun bukannya dimurkai oleh Allah ataupun dibalas dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat, buat dapat pahala, tak buat tidak dapat apa-apa. Itu bahasa kita lah, yang kita selalu sebutkan dalam hidup kita. Sedangkan orang yang menjaga ibadah yang sunat itu, Allah akan tingkatkan kedudukannya nanti sampai martabat ia dikenali oleh Allah dan dia dikasihi oleh Allah. Itu berdasarkan kepada hadis kursi tersebut. Kerana itu Rasulullah mengatakan, siapa dia waliullah dalam hadis kursi tersebut, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh.
Dan tidaklah seorang hamba aku itu akan mendekatkan dirinya kepadaku melainkan dengan sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Perkara yang wajib adalah ibadah yang paling Allah cintai. Sebab itu dalam hidup kita ni jangan sampai kita tidak dapat membezakan di antara yang wajib dengan yang sunat. Ada satu soalan yang dikemukakan, Ustaz, saya ni dah 20 tahun saya tinggalkan ibadah wajib sebab ketika itu saya jahil. Solat memang saya tak buat langsung. Ketika usia saya 40 tahun, maknanya semasa 20 tahun sampai 40 tahun itu solat yang wajib tidak dilaksanakan. Nah, tiba-tiba Allah bagi kesedaran dalam hidupnya, baru mengenal tentang Islam yang dahulunya akibat daripada kejahilannya terasa sedar dan sedih terhadap perbuatan yang ditinggalkan selama ini. Ustaz, sekarang ni apa yang perlu saya lakukan? Yang wajib itu disebut oleh Nabi SAW perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, ya, itu lebih utama an yuqdah. Dalam hadis mengatakan dainullahi, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ahaqqu an yuqdah, lebih berhak untuk ditunaikan terlebih dahulu. Maka apa hutang kita dengan Allah? Perkara yang diwajibkan. Nah, Ustaz, kalau saya buat perkara yang wajib ni, ibadah sunat saya tak dapat laksanakan. Nah, bila bertembung di antara dua keadaan tersebut, maka yang wajib itu perlu didahulukan. Kenapa? Sebab yang wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, perkara yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba aku itu akan mendekati aku, la yazal, sentiasalah hamba aku itu sentiasa dekat dengan aku ini setelah dia menjaga ibadah yang diwajibkan olehku, maka dia melaksanakan sesuatu min nawafil, iaitulah daripada ibadah-ibadah yang sunat. Bila mereka menjaga dua keadaan ini, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, natijahnya, keputusan yang terlahir daripadanya itu apa dia? Di antara perkara yang Allah berikan kepadanya, hatta uhibbah, aku akan sampai tahap aku cinta kepadanya. Bila Allah cinta kepada seseorang itu, Allah bagi dengan beberapa keistimewaan. Apa istimewanya? 4 perkara yang Allah akan jaga dalam hidup kita. Pertama, mata kita ini Allah jaga. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Di saat ketika dia mendengar, aku akan menjaga pendengarannya. Waktu itu walaupun disebut dalam hadis aku akan menjadi telinganya, bukan bermaksud Allah, telinga Allah tu jadi dalam telinga kita, tidak. Maksud daripada hadis itu, pendengaran kita ini akan sentiasa dijaga dan diawasi oleh Allah. Kita dengar Al-Quranul Karim, ya Allah, terasa rindunya dengan ayat tersebut. Dengar Tuan Imam baca tadi ayat suci Al-Quranul Karim, terasa ya Allah dekatnya dengan bulan Ramadan. Seronok kita dan rindu kita dengan suara tersebut. Bila kita dengar tentang soal nyanyian-nyanyian yang masuk, saat ketika itu yang menyebabkan kita leka daripada mengingati Allah, tersedar kita, segera kita beristighfar kepada Allah. Nah, telinga ini yang kita nak lahirkan dalam hidup kita. Rasa seronok di saat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan rasa benci di saat ketika kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar akan sesuatu suara yang masuk ke dalam telinga kita. Yang kedua, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya ketika itu di saat ketika dia memandang, Allah jaga matanya. Nah, ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mata kita ni liar, kita tak mampu untuk kawal, pandang ke kanan kiri, dan pandangan kita yang akan membawa kepada dosa pada Allah Subhanahu wa taala di saat ketika kita melihat maksiat Allah. Tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, tiba-tiba Allah mengatakan orang yang Allah cintai, matanya akan dijaga dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, perkara yang Allah jaga, tangannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya ketika saat dia menggerakkan untuk melakukan sesuatu perkara dan urusan dalam kehidupannya, Allah jaga dan kawal. Dia tidak menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara yang menzalimi orang lain, tidak melakukan perkara-perkara yang mudahnya membawa dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta yang terakhir, Allah akan menjaga kakinya, warijlahul lati yamshi biha, dan di saat ketika dia berjalan waktu itu, perjalanannya juga akan dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nak pergi tadi cadang, malam ni nak pergi antara dua keadaan. Satu, nak pergi ke pasar. Malam ni kebetulan pasar raya ada buat diskaun 70% contohnya. Yang kedua, nak pergi ke masjid. Dua pilihan yang berlaku ketika itu. Allah gerakkan dirinya bergerak
keutamaannya itu diutamakan untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara beberapa perlindungan dan juga kawalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dirinya. Maka beruntung mereka yang dikurniakan kelebihan dengan Allah mengawasi 4 perkara ini. Seterusnya ada 2 lagi, kalau dia bertindak ketika itu, maka Allah akan kabulkan tindakannya dengan berdoa pada Allah. Yang pertama, wala in sa'alani, di saat ketika dia minta kepada aku sesuatu permintaan, la'u'tiyannah, pasti aku akan beri permintaan tersebut. Kita nak minta kepada manusia ada batasannya. Peminta sedekah datang, pergi ke masjid, masjid ada had dia. Dia tak boleh bagi apa yang diminta oleh orang yang meminta ketika itu. Tapi bagi Allah, di saat ketika kita meminta tidak ada batasannya. Satu yang kadang-kadang kita tidak terbayang, tiba-tiba Allah boleh beri kepada kita. Masya Allah, gambaran yang kadang-kadang tidak pernah kita fikirkan, tapi Allah boleh berikan kepada kita. Tapi syarat Allah bagi jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Dan kemudian Rasulullah sambung, wala in ista'adzani la u'idhanna, ketika mana dia minta berlindung kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Siapa ini? Waliullah. Siapa dia waliullah? Mereka yang dapat melahirkan sifat-sifat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini, dengan sifat ubudiyah yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kedua, tuan-tuan, sebelum kita melihat dengan lebih jauh lagi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan, Allah menyebutkan dan memulakan ayat dalam surah Al-Isra itu dengan permulaan Subhanalladzi asra. Kalimah subhana, suatu kalimah yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyebut, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, kalimatani habibatani indar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Suatu kalimah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara mereka di saat ketika berbicara, Allah bagi hadiah kepadanya. Allah, jarang kita kalau bercakap dapat hadiah. Tuan-tuan, kalau kita bercakap ni mungkin apa yang kita dapat, orang kata diam, jangan bercakap ni. Tapi bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimah-kalimah yang kita tuturkan itu diredai oleh Allah, maka ada suatu keistimewaan yang Allah berikan. Salah satunya kalimah subhanallah. Antaranya Rasulullah mengatakan dalam hadis, 2 kalimah yang ringan, hafifatani fil lisan. Kita sebut boleh, anak kecil kalau diajar sebut subhanallah, itu boleh disebut. Apatah lagi yang telah dewasa yang mampu untuk menuturkan kalimah tersebut tanpa melihat kepada bangsa yang tertentu. Segala bangsa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bila diminta untuk menuturkan kalimah tersebut subhanallah, semua orang boleh menyebutnya, dan Allah bagi pahala bagi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah disebut, khafifatani, begitu ringan untuk disebut, tetapi thaqilatani fil mizan, Allah bagi dia sebagai satu timbangan yang cukup berat nanti pada timbangan pada hari kiamat kelak. Allahu akbar. Tuan-tuan, tidak mahukah kita mengambil suatu peluang, ruang dan kelebihan di saat hidup kita dengan menyebut kalimah tersebut? Apatah lagi kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala redai, di antara salah satu bulan-bulan haram. Ya, salah satunya cerita Isra dan Mi'raj. Tapi salah satunya juga dia adalah merupakan bulan Rajab. Ini yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Dalam Al-Quran Allah menyatakan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Allah subhanallah ini jadikan ucapan dan ungkapan kebiasaan kita. Ya, kita cerita tentang Isra Mi'raj, tapi kalimah subhanalladzi itu Allah sebut di dalam permulaan cerita Isra dan Mi'raj itu, jadikan dia ucapan biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat layanan istimewa yang disebut dalam hadis tersebut di hujungnya, berat pada timbangan, habibatani indar rahman, akan menyebabkan kita dikasihi dan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Masya Allah. Yang ketiga, Allah mulakan dengan kalimah subhana ini juga saya tertarik dengan pandangan yang disebut oleh para ulama. Bila sebut sahaja kalimah subhana itu mengajar kepada kita supaya lazimkan hidup kita ini dengan berzikir.
Senjata dalam kehidupan kita yang menjadikan kita baik, dia bermula dengan zikir yang keluar daripada mulut kita. Ucapan yang keluar daripada mulut kita inilah yang membina kekuatan dalam kehidupan kita ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW, yang satu ketika itu dia baru memeluk ajaran Islam. Bila peluk sahaja ajaran Islam, dia ingat Islam ni seronok, mudah sahaja. Rupa-rupanya bila masuk sahaja di dalam Islam, banyak tanggungjawab yang terpaksa dilaksanakan. Kalau buat baik dapat pahala, lakukan apa pun kerja tetapi dosa yang diterima itu akan memberikan kepadanya saham-saham yang akan menambahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia terasa berat. Ada perkara yang wajib. Ialah tuan-tuan, orang yang baru memeluk ajaran Islam ni dia tak sama macam kita. Kalau tidak percaya, tengok sahabat-sahabat kita yang mungkin baru memeluk Islam bulan Rajab ataupun bulan Syaban, nanti masuk bulan Ramadan suruh puasa sebulan. Sehari pun belum tentu usah. Nak dapat tahan daripada pagi sampai ke petang, itu pun bagi kita yang kadang-kadang tidak biasa berpuasa, puasa sunat jarang dilakukan, tiba-tiba masuk Ramadan, nak mulakan hari pertama berpuasa itu pun kadang-kadang masalah. Allah, tidur daripada pagi sampai ke petang contohnya, jaga pada waktu-waktu solat sahaja. Kenapa? Sebab tidak biasa kita dengan puasa tersebut. Apatah lagi orang yang baru mengenal ajaran Islam. Sahabat Nabi SAW tadi, bila dia melihat begitu, akhirnya dia jumpa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah beri keringanan kepadanya. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat, afala adulluni bisyai'in atashabbathu bih. Lebih kurang begitu bunyi yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni banyak sungguh, boleh tak kau tunjukkan kepada aku bisyai'in atashabbathu bih, dengan sesuatu yang aku pegang dengan apa yang kamu sampaikan wahai Rasulullah. Kerana terlalu banyak, saya nak minta ada beberapa perkara tertentu saya nak pegang dengan amalan tersebut ya Rasulullah. Apa Rasulullah nasihatkan? Rasulullah kata, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sentiasalah jadikan lidah kamu itu basah dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diajar untuk berzikir ketika itu? Dan rupa-rupanya hadis tersebut nak mengajar dia mampu nanti untuk melakukan seluruh tanggungjawabnya sebagai seorang muslim itu bermula dengan zikir. Kerana kalimah yang keluar daripada mulut kita kalau kotor, maka kita akan menjadi kotor. Tapi kalau kalimah yang keluar daripada mulut kita itu perkataan-perkataan yang baik, baiklah dia. Anak-anak kita ajar dia daripada kecil. Dengan kita mengajar dia berzikir, sebut subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, dengan kalimah-kalimah bentuk anasyid ataupun nasyid dan sebagainya, tak jadi masalah. Tapi kalau kita dah latih mereka dengan ucapan tersebut, insya-Allah dewasanya mereka nanti mereka akan menjadi insan-insan yang baik akhlaknya, insya-Allah dengan izin daripada Allah. Itu terbukti tuan-tuan. Seperti mana yang disebut dalam satu kisah yang lain, ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika itu dia berkata, kuntu radifan Nabi SAW, aku duduk ketika itu berada di bahagian radif, artinya dia duduk waktu itu Rasulullah tengok, waktu itu dia menunggang tunggangan dabbah, seekor tunggangan. Hadis tidak menyebutkan sama ada unta ataupun kuda ketika itu. Ketika dia menunggang, pada saat ketika menunggang Rasulullah tengok sahaja pergerakannya, tiba-tiba tunggangannya ketika itu tersungkur ke depan. Tuan-tuan, bila tersungkur ketika itu, kalau kita lah, biasanya apa kita buat? Tiba-tiba kereta kita aksiden depan, tak perasan, kereta depan brake mengejut, kemudian kita pun terlanggar kereta tersebut. Agak-agak apa respon yang keluar daripada mulut kita? Kalau biasa kita bercakap dengan bahasa yang kotor, itu semua keluarlah segala perkataan tersebut, biasa begitu. Bahasa, kalau kita katakan bahasa kita bahasa yang lucah, lucahlah keluar daripada mulut kita. Kenapa? Dalam keadaan mengejut, nak buat macam mana Ustaz? Dah saya tersebut tu takkanlah salah juga, contoh. Dan itulah juga yang dituturkan oleh sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi kata apa? Ta'isa syaitan, celaka betul syaitan. Itu bahasa dia. Dia kata ta'isa syaitan ni, celaka syaitan. Rasulullah dengar ketika itu. Tuan-tuan, ungkapan ketika dia sebut tadi celaka syaitan tu, bahasa tu kita kata okey, tak ada apa. Tapi pada saat ketika itu, itulah bahasa yang kotor. Rasulullah kata, la takul kadzalik, jangan kamu bercakap demikian wahai sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Jawab daripada Nabi SAW, kalau kamu berkata dengan demikian, ta'azama syaitan hatta yakuna mithlal bait. Kalau kamu berkata dalam keadaan demikian, nanti
ta'azama syaitan, kata-kata itu akan menjadi makanan kepada syaitan sehingga syaitan akan membesar. Dia akan menjadi semakin besar dalam kehidupan kita ini dengan sebab kata-kata tersebut, sehingga dia akan terbentuk seumpama sebuah istana, rumah. Baik itu juga merujuk kepada istana, satu benda yang besar. Allah, rupa-rupanya tuan-tuan, makanan syaitan yang bersama dengan kita ni antaranya adalah ucapan kotor yang keluar daripada kita. Jadi bila syaitan dah semakin besar, semakin kuat menguasai diri kita, apa yang boleh kita buat? Akhirnya syaitan itu dia menjadi qarin dalam diri kita. Dia akan menjadi teman setia yang tidak berpisah dengan kita. Ini disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat, fahuwa qarin tu. Saya terlupa ayat tersebut. Barang siapa yang memalingkan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyediakan kepadanya itu syaitanan fahuwa lahu qarin, ya. Maka pada saat ketika itu dia akan menjadi qarin, dia akan menjadi teman setia dalam kehidupannya ketika itu. Sebab apa? Hidupnya memalingkan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, hadis tersebut mengisahkan tentang lelaki tadi. Dia sebut demikian, syaitan menjadi besar. Kemudian Rasulullah ajar apa dia? Walakin kul bismillah, akan tetapi sebutlah dengan ucapan, aku mulakan ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tasaghara syaitan, syaitan akan menjadi semakin kecil dalam diri kamu itu, hatta yakuna mithla dzubab, nanti dia akan terbentuk seumpama seekor lalat. Nah, apa kesimpulan kita nak ambil? Artinya ucapan yang keluar daripada mulut kita kalau merupakan zikrullah, itu merupakan vitamin yang dapat memperkuatkan amalan-amalan dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau ucapan yang kotor yang keluar daripada mulut kita, maka itu adalah merupakan sebab dan punca yang mempermudahkan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Justru itu tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini lahirkan dalam lidah kita ini ucapan-ucapan thayyibah, kalimah-kalimah yang baik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, jika tidak, diam itu lebih baik bagi dirinya. Seterusnya tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku sebagai salah satu di antara anugerah yang Allah berikan atas kekuatan ataupun atas kesabaran dan ketabahan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hidupnya berdepan sesudah Allah mengarahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada penduduk yang berada di Makkah bahawa beliau ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Waktu itu Rasulullah mula menghimpunkan seluruh penduduk yang berada di Makkah. Pada saat ketika mereka berada di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Rasulullah naik di Bukit Safa. Waktu itu Rasulullah mengumumkan, ara'aitum in akhbartukum anna khailan turidu an tughirakum akuntum musaddiqin. Apa pandangan kamu wahai saudara-saudaraku, wahai masyarakat yang berada di Mekah, jika aku katakan bahawa sesungguhnya di belakang lembah ini, tuan-tuan, Mekah ni dia terletak dalam lembah, dalam kedudukannya dia berada di tengah-tengah ketika itu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan kamu semua kalau aku katakan ada pasukan berkuda yang berada di belakang, turidu an tughirakum, mereka ini berhajat untuk memerangi kamu semua, akuntum musaddiqin, apakah kamu semua percaya dengan kata-kataku? Lantas penduduk Makkah kata, majarrabna lak kaziba, kami majurribna, kami tidak pernah diuji terhadap engkau itu dengan pembohongan. Kau tidak pernah bercakap bohong, kau bercakap semuanya benar belaka, dan kami semua percaya dengan kata-kata engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu tuan-tuan, Rasulullah barulah memberitahu, oh alhamdulillah, Rasulullah tengok semua boleh percaya. Sekarang aku nak bagi tahu kepada kamu, inni nadhirul lakum, aku memberi peringatan kepada engkau bahawa aku adalah utusan Allah, nak bagi peringatan tentang soal dosa dan pahala. Waktu itu bangunlah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Lahab. Abi Lahab ni bila dengar, minta maaf, Abi Lahab ketika dengar jumpa Rasulullah, dan akhirnya dia kata apa? Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, cilaka sungguh engkau wahai Muhammad, apakah kerana ini engkau himpunkan kami semua? Semenjak daripada itu, Abi Lahab bersama dengan isterinya yang turut serta memberikan saham
untuk menghapuskan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah rakamkan dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, itu cerita Abi Lahab dan juga istrinya. Fi jidha hablum mim masad, pada lehernya itu ada tali, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah gambarkan pada lehernya itu? Sebab antara salah satu perkara yang disebutkan oleh para ulama tafsir, kerana saat apabila Rasulullah telah mengisytiharkan diri baginda sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, isteri Abi Lahab menyediakan pada rantainya ketika itu. Di rantainya itu semuanya ada duri-duri yang akan diletakkan pada laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai rantai, tapi rantai itu ada durinya. Diletak satu demi satu ketika itu, dan Allah berikan hukuman seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Namanya indah, Ummu Jamil, ibu yang indah, ibu yang cantik, tapi dari sudut akhlaknya melambangkan tanda kebencian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, dan semenjak daripada itu Rasulullah berhadapan dengan kebencian sebahagian besar penduduk yang berada di Makkah, sehingga Rasulullah dalam setiap kali usahanya mereka berusaha untuk menghalang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Rasulullah terlalu bersedih. Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ayat itu tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, itu Allah gambarkan betapa sedihnya Rasulullah sehingga akhirnya menyebabkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi stres, tekanan yang terlalu mendalam, kerana memikirkan umatnya masih tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Namun kesedihan Rasulullah ini dapat diatasi dengan adanya dua orang yang sentiasa mendukung perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yang pertama adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita bangsawan yang kaya dan akhirnya berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjadi tulang belakang yang mempertahankan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil sejarah ini, betapa pentingnya bagi seorang pendakwah, betapa pentingnya bagi seorang yang ingin hidup dalam keadaan sentiasa mendapat keredaan Allah, maka pasangannya juga perlulah menjadi pasangan yang sentiasa membantu setiap gerak laku, setiap perlakuan dan setiap ibadah dan usahanya untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam hadis juga mengajar pada kita, dalam bab berkahwin ini perlu ada sekufu ataupun perlu ada persamaan dari sudut taraf kehidupan mereka, bukan maksud kekayaan dan kemiskinan, tidak, tapi dari sudut orang yang soleh dan juga salihah, ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar li dzatid din taribat yadak. Dalam hadis Rasulullah mengatakan dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Pertama, kerana hartanya. Kita kadang-kadang kahwin tengok wanita tersebut umur berapa tahun? 50. Yang kita umur 25 tahun. Tapi sebab wanita tersebut hartanya banyak. Okeylah, ada orang yang berkahwin dengan sebab hartanya. Dan yang kedua, wali hasabiha, walaupun tidak tersusun, hadis itu menyebutkan berkahwin ada sebab kerana keturunan. Ini keturunan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, maka dikahwini. Ada juga begitu. Dan kemudian yang ketiga, li jamaliha, ada orang berkahwin dia tidak melihat harta, dia tidak melihat keturunan, tengok muka dulu. Ustaz, tengok cantik dah dia, bagi gambar okey, tengok gambar tersebut rasa okey, tiba-tiba tengok berkahwin lain macam. Ialah zaman sekarang ni gambar ni macam-macam, boleh dimanipulasi, boleh bertukar-tukar wajah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada orang berkahwin sebab wajahnya yang indah. Tapi Rasulullah letakkan yang keempat, ada orang yang berkahwin lidiniha. Kita berhenti sebentar. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita sambung sedikit perbincangan kita pada malam ini. Saya tidak pasti kita berhenti sebenarnya pukul berapa, ya. Sebab kalau tak tahu, dia kalau tidak ada masa dilimitkan tu bermasalah juga, tuan-tuan. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah saya cuba sekadar mana yang mampu dengan masa yang ada ini untuk kita berbicara berkaitan dengan topik perbincangan kita. Hadis mengatakan tadi ada 4 perkara yang merupakan keinginan seorang lelaki terhadap wanita yang ingin dikahwini. Yang keempat itu Rasulullah mengatakan walidiniha. Kadang-kadang kita datang seseorang nak dikahwini itu kerana agamanya.
Lantas Rasulullah memberikan jawapan, fazfar, berjayalah orang-orang yang memilih seorang wanita itu atas agamanya, taribat yadak, selesai permasalahan. Ya, bila sebut taribat yadak itu kita buang tangan begini keadaannya, khalas, ya, mafi muskilah. Jadi dalam keadaan selesai, tidak ada masalahnya. Kenapa? Sebab seorang wanita yang ada agamanya, dia faham apa tugasan dan juga amanah yang diberikan. Tapi dengan syarat juga, Rasulullah meletakkan kalau seorang wanita beragama, suami juga, pasangan lelakinya juga perlu ada agama. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh illam takun fitnatan. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat ada seorang lelaki datang kepada kamu, di saat ketika dia datang, tardawna dinah, kamu melihat kamu redha agama dia, dia jaga bab solatnya, ibadahnya dalam kehidupan. Yang kedua, akhlaknya pun bagus, tidak diikat dengan hubungan dengan Allah semata-mata, tapi hubungan dengan manusia baik. Fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang dan kaedah untuk melahirkan suasana yang baik. Dan begitulah yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan baginda walaupun menghadapi dengan pelbagai bentuk dugaan, tapi Rasulullah masih lagi cekal. Kerana ada dua orang ini. Yang pertamanya isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lebih rapat. Dan yang kedua, iaitulah bapa saudaranya walaupun tidak beriman, Abi Talib, tapi dia tetap menyayangi dan merindui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika datangnya wakil-wakil daripada kalangan golongan daripada penduduk musyrikin di Makkah ketika itu datang jumpa dengan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib, menceritakan agar Rasulullah berhenti daripada berdakwah. Bila Abi Talib datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu diberikan, ya wahai Muhammad, kenapa kamu tidak mahu berhenti? Ni datang semua orang-orang besar jumpa aku, contohnya dengan bahasa tersebut. Apa kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya am, law wada'at syamsi fi yamini wal qamari, law wada'at syamsun asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari, kalaulah sekiranya diletakkan matahari itu di tangan sebelah kananku dan juga bulan di sebelah tangan kiriku ini, untuk aku tinggalkan agama Allah, ma taraktu, aku tidak akan tinggalkan dan aku akan teruskan dakwah tersebut. Abi Talib ketika itu dengar perkataan tersebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu teruskan perjuangan kamu, aku akan tetap mempertahankan akan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya meninggal. Tuan-tuan, bila orang yang paling kuat mempertahankan diri di saat ketika kita berada dalam keadaan mengharapkan akan dukungan dan sokongan mereka, apa perasaan kita? Sedih. Begitulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama tarikh menyatakan tahun tersebut dinamakan dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Sebab Rasulullah sedih berhadapan dengan suasana masyarakatnya yang belum beriman. Tiba-tiba dua orang yang dikasihi diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kerana itulah kuatnya iman Rasulullah untuk meneruskan perjuangan ketika itu. Allah bawakan dua keistimewaan. Yang pertama, tuan-tuan lupa bila kita bicarakan sebenarnya dengan kematian kedua-dua orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan satu surah terpenting sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan tahu apa surah tersebut? Iaitulah surah Yusuf. Baca dalam surah Yusuf, antara sebab surah Yusuf ini diturunkan adalah untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kuat bersabar dalam menghadapi dugaan. Nabi Yusuf bukan 10 tahun ataupun 13 tahun Rasulullah berada di Madinah, bukan 13 tahun Nabi Yusuf alaihi salam berhadapan dengan dugaan. Ada riwayat mengatakan sampai 40 tahun Nabi Yusuf AS berhadapan dengan dugaan. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Yusuf dipisahkan dengan bapanya ketika itu Nabi Yusuf belum balik. Ustaz, dapat daripada mana Nabi Yusuf ni belum balik Ustaz? Kita zaman sekarang ni semua nak dalil belaka. Itu masalah tu. Jadi dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz tahu Nabi Yusuf tu belum balik? Dalam surah Yusuf tak ada pun cerita Nabi Yusuf ni belum balik. Betul Nabi Yusuf belum balik, tapi menarik, ulama-ulama tafsir bila mentafsirkan ayat, dia memikirkan bagaimana cara dan bukti Nabi Yusuf AS belum balik ketika itu. Sebab adik-beradiknya ketika Nabi Yusuf menjadi menteri kewangan yang berada di bumi Mesir ketika itu, yang menjaga khazanah yang berada di Mesir,
Adik-beradik Nabi Yusuf tak kenal Nabi Yusuf AS. Kalau dah balik ni, wajah dia tak berubah. Tuan-tuan, 10 tahun yang akan datang, wajah kita ni tak berubah sebab kita dah balik dah. Tengok muka, oh kenal. Walaupun mungkin kulit kita berkedut, tapi wajah tak berubah. Berubahnya waktu bila? Perbezaan anak-anak yang belum balik dengan dah balik. Kalau tidak percaya, tengoklah anak kita ni. Ni waktu kecil ni, belum balik lagi. Nanti bila dah balik, wajah dia sama tak? Tak sama. Wajah yang tampan masa kecil-kecil comel, dah besar nanti wajah dia tak tampan. Itu bukan kata-kata saya, tuan-tuan. Itu hanya sekadar teori saja. Jadi wajah yang kadang-kadang muka tak tampan, Allah teruk betul, gemuk betul budak ni. Duk tengok waktu kecil gemuk saja. Bila dah besar, ya Allah handsome-nya. Ni siapa ni? Jumpa 15 tahun kemudian. Siapa ni ya? Dah tak kenal. Saya ni kan anak saudara Pak Cik ataupun Pak Lang, macam-macam lah nama disebut. Allah, lama tak dengar, handsome sungguh kamu, contoh dengan wajah tersebut. Maka itu di antara dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf semasa dipisahkan dengan bapanya ketika itu, dia berada dalam kadar usia yang belum balik ketika itu. Dicampakkan dalam telaga, kemudian dijual menjadi seorang hamba. Akhirnya bila dewasa dengan wajah yang begitu tampan ketika itu, tertarik akan ibu angkatnya, iaitulah isteri kepada Al-Aziz. Pada saat ketika itu tertarik, akhirnya dia dituduh sebagai mengganggu isteri orang, dipenjarakan, masuk dalam penjara, dan duduk di penjara dengan harapan tak lama dalam penjara. Tiba-tiba duduk dalam tempoh masa yang lama ketika itu. Atas segala-galanya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tempoh masa diuji Nabi Yusuf AS, Allah bawakan kepada Rasulullah SAW untuk memperkukuhkan kekuatan dan kesabarannya dalam menghadapi dugaan ketika itu. Itu yang pertama. Dan kemudian barulah turun cerita tentang Isra dan juga Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kalau cerita tadi satu cerita gambaran yang Rasulullah tak nampak. Nabi Yusuf AS telah pun wafat. Nabi Yusuf tempoh masa yang begitu lama ceritanya. Maka saat dengar cerita tapi tak nampak, tak dapat untuk dilihat dengan mata kepalanya, lantas baginda SAW dibawa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Isra, perjalanan di waktu malam Rasulullah melintasi beberapa kawasan. Yang pertama, Rasulullah melalui bumi yang namanya bumi Taibah. Bumi tersebut dikenali sekarang dengan nama Madinatul Munawwarah. Rasulullah sampai di situ, Rasulullah tunaikan salat. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah dibawa ke Turi Saina, tempat munajat dan bicaranya Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah salat di Bukit Turi Saina. Dan kemudian yang ketiga, Rasulullah sampai ke Baitul Laham, iaitulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang sekarang berada di bumi Palestin. Dan kemudian sesudah daripada itu barulah Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Disitulah baginda SAW bertemu dengan seluruh para anbiya dan Rasulullah menjadi imam ketika itu. Apa ceritanya? Dibawakan dengan seekor burak perjalanan tersebut untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul orang mengatakan, saya ingat pagi tadi pun bicara juga berkaitan tentang Isra Mi'raj. Cuma pada waktu pagi tadi kami buat sesi soal jawab lah. Waktu itu ditanya, Ustaz, betul ke Rasulullah SAW ni dia berjalan dengan ruh dan juga jasadnya? Subhanallah. Saya kata pertama, dalil yang membuktikan Rasulullah bergerak dengan menggunakan burak tersebut melalui jasad dan juga ruhnya, itu dibuktikan dengan Al-Quran. Surah Al-Isra pada ayat yang pertama Allah sebut bi'abdihi, Allah tak sebut dengan biruhihi. Tetapi Allah menyebut dengan kalimah bi'abdihi, itu menggambarkan seorang hamba dia terbentuk dengan jasad dan juga ruh. Abdun itu tidak akan disebut sebagai abdun kalau sekiranya hanya terbentuk ruhnya sahaja. Tapi abdun, seorang hamba itu mestilah terbentuk daripada ruh dan jasad, barulah terbentuk manusia yang namanya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, dia tidak dinamakan sebagai abdun. Sebab itu Allah tak sebut dengan biruhihi. Allah menjalankan ruh Rasulullah SAW. Yang kedua, buktinya apa dia? Buktinya kalau sekadar ruh, maka golongan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah, dia tak akan menolak apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dengan ruh boleh, kita pun boleh melalui mimpi kita. Mimpi kan bergerak dengan ruh kita. Saat ketika kita bermimpi, ya Allah, malam tadi saya pergi London. Melalui apa? Mimpi. Ni pagi dah balik lagi lah, bangun-bangun daripada tidur, kita cerita kat kawan kita. Kawan kita percaya tak? Boleh percaya sebab mimpi. Tapi ada mimpi yang tak boleh percaya lah. Tuan-tuan, saya 2 tahun saya berkecimpung, saya diberikan tugasan untuk menyiasat
perkara yang berkaitan tentang permasalahan akidah, kecelaruan akidah di kalangan masyarakat umat Islam yang berada di Selangor. Ada satu, kalau tuan-tuan ingat dahulu, ada suatu peristiwa yang berlaku di kalangan umat Islam. Salah satu di antara ajaran yang dibawa oleh tuan-tuan kalau ingat perjalanan mimpi yang terakhir. Ingat tak? Tak ingat dah. Dia perjalanan mimpi yang terakhir, itu yang terbaru, yang terakhir. Kemudian saya keluar dan diserahkan kepada orang lain untuk meneruskan kajian tersebut. Jadi sebelum tu dengan Ibu Yati, sebelum tu lagi ada peristiwa, dan ada satu lagi kes yang terakhir saya kendalikan waktu itu adalah berkaitan tentang salah satu di antara ajaran sesat jugalah, yang dia menggunakan badan Dewan Perniagaan. Dia bentuk satu Dewan Perniagaan, rupa-rupanya bukan untuk perniagaan. Dewan Perniagaan itu dipergunakan untuk membantu orang Islam berniaga. Saya kata bagus, tapi isunya bukan soal perniagaan itu. Isunya yang berlaku rupa-rupanya dikumpulkan semua yang mendaftar dalam Dewan Perniagaan tersebut, diajar dengan ajaran-ajaran sesat. Dia pakai baju dia tertulis dengan pakaian baju hitam, ada tulis 313. 313 itu adalah gambaran yang menunjukkan bilangan tentera Badar. Kenapa nak dikaitkan dengan bilangan tentera Badar? Orang yang telah menjadi ahli dalam Dewan Perniagaan tersebut itu semuanya sudah pun memiliki roh-roh daripada kalangan para sahabat yang berjuang dalam medan pertempuran Badar ketika itu. Ini seorang ni, kamu, dalam diri kamu ada Saidina Abu Bakar, dalam diri kamu ada Saidina Umar, dalam diri kamu ada Saidina Ali, dan sebagainya. Ketika itu semuanya telah ada dalam jasad masing-masing. Saya kata pelik ajaran ini. Yang kedua, dia akan mengamalkan satu zikir. Dengan zikir tersebut nanti dia boleh naik sampai ke Arash. Itu saya kata pelik dah. Dulu pernah digempur dalam PKP, kalau tuan-tuan masih ingat ada cerita tersebut lah. Tetapi ada satu lagi, saya nak bawa cerita kisah yang berlaku dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir itu, dia bermimpi. Ini saya kata ada mimpi yang mungkin boleh kita terima dan ada mimpi yang tak boleh terima. Dalam perjalanan mimpi terakhir itu, ketika kami buat siasatan, kita panggil jumpa dengan orang tersebut. Bila ditanya, boleh tak ceritakan apa yang telah berlaku sebelum daripada ini, sehingga puan mampu untuk menceritakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi dia cerita, sebenarnya saya bercakap ini adalah berdasarkan kepada mimpi saya, apa yang saya perolehi. Apa yang mimpi yang puan perolehi? Dia kata pada penghujung Disember 2019 saya telah bermimpi. Apa mimpi puan? Saya bermimpi saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bercakap dengan Allah. Allah, hebat sungguh ni. Tak semua Nabi bercakap dengan Allah secara direct. Rasulullah yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun bab yang berkaitan dengan solatnya, sehingga dikurangkan bilangan solat itu daripada 50 menjadi 5 waktu. Tapi dia cakap dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pun nak tahu juga, puan boleh tak ceritakan pada kami macam mana puan tahu yang bercakap itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala? Dia pun bagi tahu, saya tak nampak bentuk Allah. Habis itu macam mana puan tahu? Malaikat Jibril berada bersebelahan dengan saya. Allahu Akbar. Malaikat Jibril duduk sebelah, duduk cerita kepadanya. Yang kadang-kadang kita rasa pelik, pengikut dia ada. Itu masalah masyarakat Islam kita pada hari ini, ada pengikut. Dan para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu dia pun kata, yang bercakap, yang memberitahu saya bercakap dengan Allah, itu adalah malaikat Jibril yang ada bersama dengan saya ketika itu. Kita pun bertanya, macam mana dia tahu malaikat Jibril? Dan yang kedua, dia kata, saya sentiasa bermimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi waktu itu kami pun bertanya, puan ada baca tak kitab Syama'il Muhammadiyah? Jadi waktu itu dia pun kata, saya tak pernah baca kitab tersebut. Habis itu, puan macam mana boleh mengatakan dalam mimpi puan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menarik tuan-tuan, dalam ucapan ini kadang-kadang mereka ni membaca juga. Kan hadis Rasulullah kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku dalam mimpinya, maka sebenarnya hakikatnya dia memang bertemu dengan aku. Kerana sesungguhnya syaitan itu dia tidak akan mampu untuk menyerupai diriku walaupun dalam bentuk mimpi ketika itu. Nah, hadis tersebut hadis yang sahih. Jadi betul, Rasulullah ni syaitan dia tidak mampu untuk merubah. Kami tanya balik, memang syaitan ni dia tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan dia boleh mendakwa. Sebab itu penting kita kena tahu bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagaimana.
Salah satu kitab yang menceritakan tentang muwasafat ataupun ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Puan tak baca kitab Syama'il Muhammadiyah, macam mana puan boleh tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya ketika itu sampai habis perbincangan tersebut, dia kata kalau begitu saya ingin bertaubat. Dan sebab itu waktu tersebut kita minta puan nak bertaubat, puan tak boleh taubat seorang-seorang. Puan kena bertaubat, kita akan panggil pemberita-pemberita untuk puan bertaubat secara jahrian ataupun secara terang-terangan, sebab nak bagi tahu kepada pengikut supaya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah waktu itu dia kata, okey saya setuju. Kita pun adakanlah pertemuan, panggillah pemberita ataupun panggil wakil-wakil wartawan yang ada, bukan pemberita, wartawan yang ada ketika itu, supaya menceritakan bahawa wanita tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya apa tadi? Dalam bentuk mimpi. Baik, mimpi tadi macam mana boleh bawa cerita tersebut? Baik, dalam mimpi itu tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi semua orang boleh terima walaupun benda yang mustahil. Tapi Rasulullah tidak diterima cerita Isra' dan Mi'raj, membuktikan bahawa pemergian baginda ke Baitul Maqdis itu, walaupun dari sudut catatan sejarah mengatakan nak berjalan daripada Mekah nak menuju ke Baitul Maqdis itu tempohnya sebulan, balik pun perjalanan dalam tempoh sebulan, tiba-tiba tak sampai satu malam Rasulullah boleh pergi ke sana. Itu yang ditentang di kalangan kafir musyrikin Makkah ketika itu. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua poin penting. Saya tidak mahu untuk membicarakan dengan lebih panjang masa kita. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Antara peristiwa perkara penting dalam Isra' dan Mi'raj, antaranya yang pertama berkaitan dengan babus salah. Bab salat. Salat ini kenapa diletakkan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Keistimewaannya diangkat sehingga Rasulullah berbicara secara langsung. Itu nak memberikan gambaran tentang betapa nilai yang begitu tinggi perlu diambil berat oleh orang yang beriman terhadap solat. Tidak pernah ada amalan yang begitu dititik beratkan oleh Nabi SAW melainkan ibadah solat. Tuan-tuan, ketika Rasulullah sakit yang teruk ketika itu, nak bertemu dengan Allah, apa nasihat daripada Rasulullah SAW? Rasulullah kata, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah kamu akan bab solat, jagalah bab solat dan apa yang kamu miliki daripada hamba sahaya kamu. Artinya solat begitu ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Rasulullah menghadapi tekanan hidupnya ketika itu dalam menghadapi masalah terhadap umatnya, idza hazabahul amru, bila mana Rasulullah ditimpa dengan sesuatu perkara-perkara yang berat, maka Rasulullah akan menunaikan solat. Jadi solat ini adalah ibadah yang paling penting. Tak jaga solat, maka pada saat yang serupa kiamat akan berlaku. Dan bahkan pada saat yang serupa, bila kita tidak jaga solat, pada saat ketika itu manusia akan menjadi insan yang tersesat dalam mencari kehidupannya ketika berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Tuan-tuan baca ayat 59 dalam surah Maryam. Ayat 59 dalam surah Maryam itu Allah sebut, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan digantikan nanti generasi yang baik. Sebab dalam surah Maryam ni Allah bawa kisah generasi baik. Apa dia? Kisah Nabi Zakaria diikuti dengan Nabi Yahya, kemudian masuk kepada Sayyidatina Maryam, diikuti dengan Nabi Isa, sampailah kepada Nabi Ismail dan beberapa nabi berikutnya, tiba Nabi Nuh, dan kemudian dibawa pula tentang ayat tersebut. Allah kata nanti akan digantikan generasi yang terbaik itu dengan generasi berikutnya yang tidak baik, dan Allah perdetailkan dalam ayat tersebut. Generasi tak baik itu apa dia? Adha'us salah. Mereka akan mengabaikan dan tidak mengambil berat tentang babus solah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selagi kita hidup, kita ada anak, jagalah anak kita agar jangan mengabaikan ibadah solat. Bila mana Rasulullah memberikan penekanan anak usia 7 tahun ambil berat untuk mereka ini menunaikan solat, 10 tahun pukul, lakukan hal demikian. Kita ajar anak-anak kecil kita ini kenal apa itu ibadah solat dalam kehidupan mereka. Sebab ibadah solat bila diabaikan, semudahnya manusia akan tersesat dalam hidupnya. Dia akan menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan dalam kehidupan. Apapun perkara nafsu menginginkan, itu akan dilakukan. Itu disebut oleh Allah, adha'us salah wattaba'us syahawat. Mereka akan mengikut nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya. Nanti kelak mereka akan menemui jalan kesesatan. Wal'iyazubillah. Maka bila kita berbicara tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, kita ambil satu perkara yang paling asas dalam kehidupan kita, iaitulah as-salah. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama.
Dan salat itu sebenarnya adalah waktu dan saat kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang nak bertemu dengan menteri ni bukan main payah. Daripada mana ni? Saya nazir bersama dengan ahli rombongan daripada Masjid Al-Irsyad. Saya nak jumpa dengan tuan, kita buat surat rasmi. Kali yang pertama tak dapat, kali kedua tak dapat, kali ketiga okey. Alhamdulillah, kita pun dah seronok dah maklum pada jemaah, siap okey. Nak sampai waktu dia kata minta maaf, ya, menteri ada urusan yang lain, batal lagi. Allah, bila nak jumpa? Masa tak dapat-dapat, nampak macam gembira, adalah sedikit cahaya yang terang menerangi kita, tiba-tiba tak dapat. Tapi Allah tak ada pun bagi syarat seumpama itu. Allah bagi kata nak jumpa dengan Allah, tunaikan salat. Sebab itu tuan-tuan, kita tak sedar kita baca surah Al-Fatihah tu kita sedang berbicara dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab hamadani abdi, sampailah kepada ayat waladhdallin. Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Itu adalah merupakan waktu bagi hambaku apa yang dia nak mintalah. Allahu akbar. Tuan-tuan, Allah bicara dengan kita, dan disebut juga dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana doa kita dikabulkan ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Rasulullah kata jarak yang paling hampir untuk mendekatkan diri dengan Allah itu waktu ketika sujud, banyak akan memohon doa kepada Allah. Nak masuk syurga duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berlaku kepada Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah kata, salni, mintalah pada aku apa yang kamu nak minta. Akhirnya kata daripada Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, uridu murafaqataka fil jannah. Aku tak nak apa-apa ya Rasulullah, tapi aku nak berdamping dengan engkau dalam syurga ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Perbanyakkan pada diri kamu itu dengan memperbanyakkan sujud, maksudnya banyak sembahyang. Tunaikan solat adalah sebab untuk masuk dan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibrah kita nak ambil dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, jagalah ibadah solat kita, bukan sekadar kita, tapi kita nak ajar anak-anak kita, generasi yang hidup bersama dengan kita, kenal ibadah solat. Jangan sampai mereka meninggalkan solat. Dan cukup menakutkan masyarakat kita pada hari ini, kita kadang-kadang tak sedar anak-anak kita ni dengan dunia gadget yang ada bersama dengan mereka, akhirnya menyebabkan mereka sudah tidak lagi memikirkan tentang ibadah solat dalam kehidupan. Saya pernah berhadapan dengan mak ayah anak sekolah agama, tuan-tuan. Dia sekolah agama, tapi akhirnya dia menjadi etis. Solat sudah tidak dilaksanakan dalam hidup. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara salah satunya punca daripada gadget yang ada bersama dengannya. Sebab gadget itulah kawan dalam kehidupan mereka. Kita tak nampak, tapi mereka ada grup-grup yang tertentu. Dalam Telegram ada grupnya, mungkin dalam WhatsApp pun ada grup mereka. Kita tak ambil pun cakna terhadap hal tersebut, menyebabkan mereka berfikir mengikut ruang lingkup dan keinginan anak-anak muda ketika itu, dan akhirnya menjadikan mereka itu tersesat. Gerakan murtadin itu banyak, tuan-tuan, kita tak nampak lagi sebab negara kita belum isytiharkan lagi kebebasan beragama. Kalau kebebasan beragama secara menyeluruh itu berlaku, maka kelompok-kelompok ini dia akan mengisytiharkan grup-grup tersebut. Tapi sudah ada kelompok-kelompok tersebut, kelompok etis. Kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi mereka ada sebenarnya pada hari yang tertentu. Dalam setahun mereka akan adakan event besar mereka. Ada satu program yang besar, sama ada mereka akan buat di Selangor ataupun di Kuala Lumpur, walaupun pusatnya itu berada di Singapura. Itu sudah berlaku, sudah ada. Dan kajian yang dibuat, cuma nak masuk itu bukan satu kerja yang mudah. Kami pernah bertemu dengan seorang pensyarah. Pensyarah tersebut dia etis. Bila kami buat temu bual, waktu itu diajak, jom kita bertemu di Jabatan Agama. Dia kata, saya tak nak jumpa di Jabatan Agama. Baik tuan, kita jumpa di mana tuan nak? Kata, okey, saya pergi ke restoran sekian. Baik, kita jumpa dekat restoran. Jumpa di sana, tuan-tuan, kami berbicara berkaitan dengan hal tersebut. Dan akhirnya rupanya dia keluar daripada Islam tu. Dia kita tidak percaya dengan Islam tu. Puncanya apa dia? Bila kami bual waktu itu bertanya, apa masalah yang berlaku? Rupa-rupanya dia kata masalah keluarga. Mak ayahnya telah bercerai, padahal kedudukan dia sebagai seorang pensyarah tu hebat. Mak ayah dah bercerai. Dan saya melihat dalam Islam ni tak pernah berikan kebahagiaan dalam hidup. Sebab mak ayahnya tengok dari sudut hubungan keluarga pun dah teruk. Mak saya pun tak pernah mengambil berat tentang kehidupan saya. Saya mencari kehidupan saya bersandarkan kepada internet. Dia tengok waktu itu tiba-tiba jumpa ruang berkaitan tentang etis, dan dia masuk dalam grup tersebut. Nak masuk grup ni bukan mudah, tuan-tuan. Kita kena bagi IC kita, jadi ahli ketika itu. Dan kalau kita nak masuk nanti sebagai penyiasat, sebagai contohnya,
Dia akan cek latar belakang kita terlebih dahulu. Memang hebat jugalah dari sudut kajian yang dibuat oleh mereka. Cuma dengan menggunakan salah satunya, akhirnya bila kami berbicara tentang Islam dan ajaran, salah satu di antara perkara yang berlaku, dia kata, saya melihat Islam ni, Islam membawa kepada keganasan. Saya belajar melalui internet, dia tengok apa yang berlaku kepada Daesh, ya, ISIS yang dahulu pernah diwar-warkan, digembar-gemburkan, sikit-sikit bunuh Islam, agama yang zalim, agama yang membawa kepada keganasan. Dan akhirnya dia kata, saya telah meletakkan dalam keadaan demikian. Waktu itu dia kata, saya keluar daripada Islam dan saya bersama-sama dengan grup yang saya rasa seronok hidup dengan mereka. Allah. Tuan-tuan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, punca berlaku demikian ni apa dia? Antara puncanya kerana anak tersebut ini tidak dididik dengan ibadah solat dalam kehidupan. Sebab itu jagalah solat. Mudah-mudahan dengan solat itu akan membantu anak-anak kita, termasuklah diri kita ini, sentiasa tetap akidah kita dan tidak berganjak dengan menjadikan Islam sebagai agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kedua penting, bila dibicarakan dalam surah Al-Isra ini berkaitan tentang masjid ke masjid, begitulah hidup kita. Jangan sampai abaikan masjid dalam dairi kehidupan keseharian, kehidupan kita ini. Rumah Allah, Rasulullah kata, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rumah yang paling dicintai, bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka sebab itu kita kena ambil dan jadikan masjid itu sebagai lokasi yang sentiasa kita kunjungi dalam hidup kita. Sebab apa? Dalam masjid ini sebenarnya ramai orang-orang yang baik. Doa daripada orang yang baik itu kita harapkan daripada mereka. Dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini tempat berhimpunnya malaikatullah. Ni nampak malam ni nampak macam ada kosong, tapi hakikatnya tak kosong. Setiap kita ni ada malaikat-malaikat yang bersama dengan kita. Doa yang disebut oleh malaikat dalam hadis menyebutkan doanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, keampunkanlah dia, kau berikanlah rahmat kepadanya. Itu tidak berhenti selagi mana kita tidak keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat tersebut bersama dengan kita, tapi kita tak nampak malaikat tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tidak cukup dengan itu. Tadi tuan-tuan datang daripada rumah untuk menuju ke rumah Allah, itu sudah ada bahagian yang diberikan oleh Allah. Apatah lagi kita berjalan dalam suasana yang gelap, akan diberikan cahaya oleh Allah. Basyiril masyaina ila masajidillah bin nurid tammi yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang bergerak di waktu kegelapan menuju ke rumah Allah dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Rasulullah bagi pada kita dengan kelebihan tersebut. Nah, anugerah itu hanya pada rumah Allah. Kita pergi dalam keadaan gelap, pergi ke rumah kita tak ada apa-apa. Pergi ke kedai tak ada apa-apa, pergi ke pejabat nak meeting tu tak ada apa-apa. Tapi pergi ke rumah Allah, hanya semata-mata berjalan tadi nak tunaikan solat, itu sudah diberikan anugerah kelebihan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat kelak. Maka sebab itu tolong jaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjadikan rumah Allah sebahagian daripada kehidupan kita, berarti kita telah berjaya membimbing diri kita dan memandu diri kita untuk menuju ke jalan yang sentiasa kita minta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan salah satu jalannya itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah ini Rasulullah secara ringkas, Rasulullah menyebutkan ada 4 keistimewaan utama. Pertama, rumah Allah, dalam rumah Allah itu ada kedamaian yang disebut dengan nama sakinah. Dan yang kedua, dalam rumah Allah ada malaikat yang akan menghamparkan sayapnya kepada kita, dengan erti keredaan malaikatullah terhadap diri kita. Yang ketiga, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga akan melimpahi kehidupan kita. Yang keempat, wa zakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama kita sebagai orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut nama-nama kita bila kita menjadikan lokasi masjid sebagai sebahagian daripada agenda kehidupan kita, insya-Allah. Justru itu, tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ambillah beberapa poin-poin yang penting ini sebagai salah satu di antara poin kita hadir pada malam ini untuk bicarakan tentang Isra dan Mi'raj, pengajaran yang terkandung di sebalik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada perubahan yang dapat kita lakukan dalam hidup kita, dan ada perhatian-perhatian penting yang perlu kita titik beratkan dalam hidup ini, serta mudah-mudahan Allah mengganjari kehidupan kita dengan pahala dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.